Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kesempatan kepada kita untuk dapat sama-sama kita bersua di dalam majlis ilmu secara maya pada pagi ini. Dan terima kasih kepada pihak SPAQ kerana masih meneruskan program ini, program pengajian berkaitan dengan tauhid. Jadi insyaAllah pada pagi ini saya akan menyambung perbincangan kita masih lagi berkenaan dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum ni di dalam tajuk utama, tajuk besar, topik utama kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala, petikan daripada kitab Al-Fiqhul Akbar Imam Abu Hanifah, mana beliau menyebutkan salah satu daripada petikan yang terdapat di dalam kitab Al-Fiqhul Akbar itu ialah la yushbihu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, la yushbihu shay'an min al-asya'i min khalqihi wa la yushbihuhu shay'un min khalqihi. Kita terjemah dari sudut mana topik tajuk satu, keesaan Allah. Allah itu satu, tetapi bukan dari segi bilangan, tetapi dari segi tiada sekutu baginya, tiada melahirkan anak, tiada dilahirkan, dan dia tidak menyerupai mana-mana makhluk, dan tiada satu pun daripada makhluk yang menyerupainya. Jadi dalam perbahasan tersebut, antara yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah berdasarkan kepada dalil-dalil Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana dia kata dia tidak menyerupai mana-mana makhluk dan tiada satu pun daripada makhluk yang menyerupainya. Tiada satu pun makhluk yang menyerupainya, iaitu kita tidak menisbahkan kepada makhluk sifat Allah Subhanahu wa taala. Mana tidak ada makhluk yang boleh menyamai sifat Allah Subhanahu wa taala, menyerupai sifat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita tidak kata makhluk ada sifat Allah ni, makhluk ada sifat Allah ni, makhluk boleh mencipta, makhluk boleh ni. Tidak. Iaitu kita tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana syirik adalah perkara yang bertentangan dengan tauhid. Yang ni kita telah bincangkan. Kemudian satu lagi, dia tidak menyerupai mana-mana makhluk, iaitu tidak memberikan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala sifat mana-mana makhluk, iaitu tidak melakukan tasybih. Jadi daripada poin yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah di dalam Al-Fiqhul Akbar itu, maka perinciannya adalah sebagaimana yang terdapat di skrin telefon, di skrin perbahasan kita ni. Dan kalau di dalam buku yang mungkin ada sesiapa yang membeli buku ni, Al-Fiqhul Akbar, boleh lihat pada muka surat 24. Iaitu perkara yang bertentangan tauhid. Jadi di dalam mentauhidkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ada pada seseorang perkara-perkara ini. Perkara yang bertentangan tauhid ialah syirik dan tasybih. Menyamakan Allah dengan mana-mana makhluk dikatakan sebagai tasybih, manakala menyamakan mana-mana makhluk dengan Allah pada mana-mana sifat dikatakan sebagai syirik. Kedua-dua ini dinafikan oleh Allah, dinafikan dari Allah Jalla Jalaluh. Dalil kepada perkara ini ialah laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tiada sesuatu pun yang sebanding dengannya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat.
Tidak ada yang menyerupai dan menyamai Allah baik dari segi zat, sifat, maupun perbuatan. Dia maha sempurna dengan sifat-sifatnya. Penutup ayat ini dengan mensabitkan sifat kesempurnaan bagi Allah. Jadi daripada poin kecil, perkara yang bertentangan dengan tauhid ni, mana pecahan kepada poin utama yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah yang saya bacakan tadi, di antara pecahan dianya iaitu perbincangan berkenaan dengan perkara yang bertentangan dengan tauhid. Jadi berkaitan dengan perkara yang bertentangan dengan tauhid, yang pertama adalah syirik. Perbincangan berkenaan dengan syirik telah saya bincangkan di dalam kuliah minggu lepas. Mana di dalam kuliah yang lepas, saya telah bincangkan berkenaan dengan syirik, apakah yang dimaksudkan dengan syirik, dan disertakan dengan dalil-dalil daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW berkenaan dengan dosa syirik, berkenaan dengan balasan yang buruk kepada orang yang melakukan syirik, dan juga berkaitan dengan pembahagian syirik, syirik besar dan juga syirik kecil, yang itu telah saya bincangkan di dalam kuliah sebelum ini. Cuma sedikit sebagai tambahan kepada apa yang telah saya bincangkan sebelum ini, mungkin saya boleh tambah berkenaan dengan kenapakah syirik merupakan suatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat marah kepada orang yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang yang mati dalam keadaan syirik kepada Allah Ta'ala, syirik besar, syirik akbar. Sebagaimana pembahagian yang telah saya sebutkan sebelum ini, syirik dari sudut mana? Dari sudut kepercayaan tentang perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencipta, mentadbir dan sebagainya, dikongsi sesuatu yang lain, ataupun syirik dari sudut perbuatan manusia makhluk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembah, memohon keampunan, memohon doa, memohon keampunan, pergantungan, daripada sudut perbuatan itu, iaitu dia sembah kepada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bergantung kepada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mati dalam keadaan sedemikian, tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan pengampunan kepada orang itu. Jadi kenapa syirik itu begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi untuk kita memahami dosa syirik ni sebab apa begitu besar, kalau kita lihat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana antad'u lillahi nidda wa huwa khalaqaka, dia menjadikan sekutu bagi Allah Taala sedangkan Allah yang menciptakan engkau menjadikan sekutu, berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sedangkan Allah lah yang menciptakan engkau. Kemudian banyak lagi lah, Allah beri rezeki, Allah apa, tiba-tiba engkau menyentuhkan Allah dengan sesuatu yang lain. Jadi Allah Ta'ala marah kerana sekutukan dia dengan sesuatu yang lain, sedangkan dialah yang mencipta, dialah yang memberi rezeki, dialah yang memberi nikmat dan sebagainya. Untuk memahaminya, kita lihat kepada sesebuah kerajaan, sesebuah pemerintah di sebuah negara terhadap rakyatnya. Maknanya satu pemerintah, tiba-tiba rakyat, dia mempunyai rakyat. Rakyat sepatutnya kena ikut sistem yang dilaksanakan oleh pemerintah. Rakyat mesti kena ikut apa-apa ketetapan yang ditetapkan oleh pemerintah, mesti kena ikut. Tak boleh.
Kalau dalam sesebuah negara yang melaksanakan sistem demokrasi, maka rakyat mesti kena ikut sistem demokrasi. Andai kata di dalam negara tersebut cuba untuk menghidupkan sistem yang lain selain daripada sistem yang ditegakkan oleh pemerintah. Itu satu. Dia nak tegakkan sistem komunis, sedangkan sistem yang ditegakkan oleh pemerintah adalah sistem demokrasi. Yang kedua, negara tu ada pemimpin. Nombor satu, Perdana Menteri ke, agung ke, kita kata agung lah. Kalau di Malaysia ni agung. Kalau di negara, setengah negara, presiden dan sebagainya. Tiba-tiba rakyat tu menganggap ada lagi agung yang lain ataupun ada lagi pemerintah yang lain yang setaraf dengan agung. Kedudukan dia sama tinggi dengan agung. Dianggap orang tu sebagai pemerintah. Maknanya menduakan agung. Ataupun menduakan presiden. Menduakan Perdana Menteri dan sebagainya. Ataupun pemimpin negara tu dengan rakyat dia nak supaya rakyat dia bergantung kepada dia. Apa-apa keperluan bergantung kepada dia. Tiba-tiba rakyat tu bergantung dengan pemimpin daripada negara yang lain. Ataupun kepada seseorang yang dianggap setaraf dengan pemimpin negara tersebut. Bagaimana balasan pemimpin negara tersebut terhadap rakyat yang sedemikian? Macam mana? Kalau sekadar kita kata melakukan jenayah-jenayah seperti bentuk-bentuk yang lain, perokok, rasuah sekalipun, masih lagi boleh dia beri pengampunan. Tapi kalau dalam kes tadi, maka pemerintah tersebut tidak akan melepaskan rakyat yang sedemikian dan rakyat itu sama sekali tidak akan terlepas daripada hukuman keras pemerintah. Dan peluang untuk memperolehi pengampunan adalah sangat-sangat tipis. Mungkin tak dapat. Tak ada pengampunan langsung. Daripada kerajaan kepada rakyat yang sedemikian. Jadi, kalau mungkin akan dihukum dengan hukum bunuh. Tak ada pengampunan. Tak ada peluang. Sebab apa? Sebab rakyat bersifat sedemikian di dalam negara tersebut. Jadi, bagi sesebuah kerajaan, bagi rakyat, mereka tidak menafikan. Mereka, maknanya manusia tidak akan mempertikaikan sikap pemerintah yang telah melaksanakan hukuman yang keras kepada rakyat yang sedemikian. Dia kata-kata apa pun, okey, memang patut. Memang patut. Memang patut. Jadi, kalau sebuah makna kita kata negara yang bersifat sedemikian kepada rakyatnya yang telah melakukan khianat, belok kepada negara tersebut, kepada pemimpin tersebut, sedangkan pemimpin itu pun maknanya rakyat tak ada komen, boleh terima, semuanya boleh terima, tak ada masalah. Sedangkan kalau kita tengok pemimpin itu sendiri bergantung dengan rakyat juga. Pemimpin di dalam sesebuah negara bergantung dengan rakyat juga. Sebab itu kita tengok umpamanya di dalam Al-Quran. Saya lupa ayat dia. Di dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-32. Di dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-32. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya."
Ha. Mana Allah Ta'ala kata, ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Adakah mereka yang membahagikan rahmat Tuhan? Kami telah bahagikan di kalangan mereka penghidupan mereka di dalam kehidupan dunia. Dan kami mengangkat, mana Allah Ta'ala bahagikan penghidupan, apa dipanggil career, profession, dan sebagainya. Allah Ta'ala yang bahagikan di kalangan manusia ini di dalam kehidupan dunia. Dan Allah Ta'ala angkat sebahagian mereka mengatasi sebahagian yang lain. Beberapa darjat. Allah Ta'ala letak orang ni pemimpin, orang ni rakyat, orang ni CEO, orang ni kuli. Allah Ta'ala susun. Supaya apa? Supaya sebahagian mereka mengambil penghidupan daripada sebahagian yang lain. Jadi mana pemimpin, penghidupan dia, apa kita kata, profession, ma'isyah, pendapatan dia dan sebagainya, dia ambil daripada rakyat. Mana dia bergantung kepada rakyat. Rakyat bergantung kepada pemimpin dan pemimpin bergantung kepada rakyat. Kalau tidak ada rakyat, pemimpin pun tidak ada. Pemimpin pun tak boleh hidup. Kerana ada penolong getah, adalah pemimpin. Kerana ada penelayan, adalah pemimpin. Jadi, dalam situasi pemimpin bergantung kepada rakyat pun, tiba-tiba rakyat belok. Seperti yang saya sebutkan tadi. Maka pemimpin akan ambil tindakan yang keras terhadap rakyat tersebut. Dan ia tidak dipertikaikan oleh mana-mana manusia pun tidak mempertikaikannya. Jadi kalau kita boleh terima perkara tersebut, kita boleh terima. Kenapa kita tidak boleh terima Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung tidak bergantung kepada makhluk? Dan makhluklah yang bergantung kepada Allah. Makhluklah yang bergantung kepada Allah Ta'ala sepenuhnya. Allah langsung tak bergantung kepada makhluk. Tiba-tiba makhluk itu belok. Maknanya manusia, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala tu belok. Memberikan, meletakkan sesuatu yang lain, seseorang yang lain menyamai taraf dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menganggap sesuatu yang lain sebagai tempat pergantungan, tempat minta tolong, sebagai tempat sembahan dan sebagainya, maka memang patut Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hukuman yang keras kepada mereka tanpa memberikan sebarang pengampunan kepada mereka. Memang patut. Jadi kalau kita nak tengok sebab apa Allah Ta'ala begitu keras dalam soal syirik ini, kita lihat kepada pemimpin sesebuah negara yang mana rakyat dia telah melakukan pembelotan sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Jadi mana kalau kita boleh terima yang tu, maka sepatutnya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ni lebih-lebih lagi kita kena terima. Baik. Kemudian seterusnya, daripada perbincangan topik yang kita bincangkan pada pagi ini, yang perkara berkaitan dengan yang bertentangan dengan tauhid ini ialah tashbih. Ialah tashbih. Tashbih ni maknanya menyamakan Allah dengan mana-mana makhluk. Meletakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala setaraf dengan makhluk, sama dengan makhluk. Itu baik. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahawasanya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisa kamithlihi syai'. Dia tidak ada sesuatu yang seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam ayat yang lain, fala tadribu lillahi al-amthal. Di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-74.
Di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-74 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tadribu lillahil amsal." Jangan kamu buat perbandingan sesuatu perbandingan dengan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan bandingkan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala, tak boleh. Bila kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, tak boleh kita nak bandingkan dengan makhluk. Tak boleh kita nak bandingkan dengan makhluk. Walaupun ia berkaitan dengan sesuatu perkara, ia berkaitan dengan sesuatu sifat yang Allah Subhanahu wa taala nisbahkan kepada diri dia yang zahirnya ada keserupaan dengan makhluk. Sifat tu ada pada Allah Taala dan ada pada makhluk. Walaupun zahir tu nampak ada serupa, tapi jangan sesekali nak buat perbandingan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Seperti di dalam ayat yang kita baca ni, yang ada di skrin tu, mana Allah Subhanahu wa taala sebut tidak ada sesuatu yang menyerupai dia. Selepas itu Allah Taala kata dia Maha mendengar, dia Maha melihat. Dia sebut tak ada sesuatu yang serupa. Lepas tu dia sebut mendengar, melihat. Dalam masa yang sama, dia berikan sifat mendengar kepada makhluk, dia memberikan sifat melihat kepada makhluk. Dalam masa yang sama, dia kata jangan serupakan dengan Allah. Jangan kita bandingkan sifat mendengar, melihat makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya mendengar, melihat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala tu sama sekali tidak serupa dengan makhluk. Mana Allah Taala ada sifat tu, tapi sama sekali tidak sama dengan makhluk. Dan jangan sesekali nak buat perbandingan. Kalau makhluk, kalau kita manusia, kita dengar, kita ada telinga, kena dengar. Nah, atau pendengaran kita terbatas, jauh sikit tak dengar. Allah mana? Sama ke? Macam mana nak bandingkan mendengar Allah dengan makhluk? Tak boleh. Tak boleh. Tu. Maknanya mendengar kita dengan alat, dengan perantaraan telinga, pendengaran yang terbatas, mendengar Allah, serah kepada dia. Ikut dia. Ikut dia. Adakah dia mempunyai alat untuk mendengar? Dia perlu kepada perantara untuk mendengar. Adakah pendengaran dia terbatas? Jangan bincangkan. Jangan cuba bandingkan dengan pendengaran makhluk. Jangan bincangkan. Yang pasti Allah tak serupa. Dengar dia tak serupa dengan kita. Sama sekali tak serupa dengan kita. Melihat dia sama sekali tak serupa dengan makhluk. Jangan kita fikir. Jangan buat perbandingan tadi. Jangan kita nak bandingkan mendengar Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mendengar, melihat makhluk. Jangan sesekali. Serahkan sifat mendengar Allah, sifat melihat Allah kepada kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Baik. Jadi sebab itu dalam persoalan ini, mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran antara perkara yang mesti dijauhi, mesti ditolak di dalam tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam surah Al-Ikhlas, Allah Subhanahu wa taala menyebut lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setanding dengannya. Tidak ada yang setara dengannya. Tidak ada yang setanding sama ada beri sifat Allah kepada makhluk ataupun beri sifat makhluk kepada Allah. Allah Ta'ala disebut, beri dah peringatan di situ. Dan ayat ni pun Allah Ta'ala sebut tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masa yang sama Allah Ta'ala menyebutkan sifat-sifat dia yang zahirnya serupa dengan makhluk. Jadi di dalam persoalan ini, kita perlu memahami keserupaan zahir tidak memestikan serupa sepenuhnya. Tidak memestikan
keserupaan sepenuhnya. Sama saja tidak. Kita sesama makhluk ni pun ada nama serupa, lafaz serupa, tapi tidak sama. Dan tak boleh nak diserupakan. Muka manusia, muka pitu lain tak sama. Tak sama. Kalaulah sesama makhluk pun boleh berlaku perbezaan sedemikian, apatah lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam soal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita terima sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya, dan sama sekali kita tidak menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Dalam soal ini saya suka kepada apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam Majmu' Syarhul Muhadzab. Sekejap saya ambil kitab. Di dalam Majmu' Syarhul Muhadzab, Imam Nawawi ada menyebutkan berkenaan dengan persoalan ini. Jadi ini kitabnya. Ini kitabnya. Kitab ini sebanyak 27 jilid. Ini kitab. Secara keseluruhan kitab ini dia membincangkan fiqh mazhab Syafi'i, dan dimasukkan juga fiqh daripada mazhab-mazhab yang lain. Namun di permulaan bab ini, permulaan kitab ini dalam muqaddimah dia. Muqaddimah Majmu' Syarhul Muhadzab jilid yang pertama. Muka surat 430. Saya bawa kopi kepada apa yang terdapat di dalam kitab ni. Teks dia. Okay, saya share. Kemudian terjemahan dia yang telah saya buat dah. Terjemahan dia ni pun panjang juga. Jadi persoalan ini penting. Sebab dia ada isu. Ada pro kontra berkenaan dengan persoalan ini. Tak habis lagi. Ada pro kontra sehingga berlaku perbalahan di kalangan masyarakat berkenaan dengan persoalan ini. Baik.
Imam An-Nawawi ini adalah merupakan ulama besar di dalam mazhab Syafi'i dan dia menguasai pelbagai ilmu lah, ulama besar, sehingga disebutkan beliau sebagai Syafi'i yang kedua. Jadi berkenaan dengan isu ini, berkenaan dengan persoalan tashbih ni. Saya suka memetik kata-kata beliau yang terdapat di dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarah kepada Muhadzab. Kita tengok apa yang disebutkan oleh beliau. Dia kata ikhtalafu fi ayatus sifat wa akhbariha hal yukhadu fiha bit-ta'wil am la. Faqala qailun tata'awwalu ala ma yaliqu biha wa hadha ashharul madhhabain للمتكلمين وقال آخرون لا تتأولوا بل يمسك عن الكلام في معناها ويوكل علمها إلى الله تعالى ويعتقد مع ذلك تنزيه الله تعالى وانتفاء صفات الحادث عنه. Kita tengok terjemahan. Apa yang saya terjemahkan di sini. Panjang. Kalau kita nak baca semua sekali itu panjang. Tak apa. Kita tengok terjemahannya. Ulama berbeza pendapat tentang ayat-ayat sifat. Apakah boleh ditakwil atau tidak? Boleh takwil atau tidak? Ayat sifatnya. Satu golongan berpendapat boleh ditakwilkan dengan takwilan yang sesuai dengan kedudukan Allah. Boleh takwil. Takwil itu macam mana? Allah Subhanahu wa taala sebut wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Apa? Kullu man 'alaiha fan. Itu satu. Mana kekal wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut wajah ilmu wajah. Allah Taala sebut tangan, yadullahi fawqa aydihim, ilmu tangan. Tapi satu golongan berpendapat boleh ditakwilkan. Takwilkan wajah itu dengan apa? Takwilkan tangan itu dengan apa? Dengan kuasa. Inilah pandangan yang masyhur dari dua mazhab ulama mutakallimin. Yang masyhur dari kalangan ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah. Satu golongan lagi condong kepada tidak takwil. Tak nak takwil. Bila kata wajah, wajah. Bila kata tangan, tangan. Bila kata kaki, kaki. Apa makna tangan, apa makna kaki, apa makna wajah? Serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak takwil. Bahkan tidak memperkatakannya dan menyerahkan maknanya kepada Allah. Dalam masa yang sama menyucikan Allah dan menafikan sifat-sifat baru darinya. Menafikan, sucikan Allah Subhanahu wa taala dan nafikan ada sifat baru bagi Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya dikatakan kami beriman bahawa Allah bersemayam di atas arsy. Nu'minu bi anna ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa. Dia kata. Kami tidak mengetahui hakikat maknanya. Hakikat makna dia kita tak tahu. Kami menerimanya dalam keadaan kami beriktikad bahawa tiada sesuatu yang menyerupai Allah. Allah Ta'ala sebut gitu, kita terima. Dalam masa yang sama, kita menafikan. Ini golongan yang menolak takwil. Menafikan keserupaan Allah dengan makhluk. Yang insyaAllah saya bincang selepas ini pula. Dia suci dari memasuki ruang dan nisbah baharu kepadanya. Ini adalah jalan salaf atau jumhur mereka. Dan ia adalah jalan yang paling selamat. Imam Nawawi kata ini jalan paling selamat. Kerana tidak dituntut dari seseorang supaya mengharungi perbahasan tentangnya. Bila seseorang sudah beriktikad untuk menyucikan Allah, maka tidak perlu mengharungi perbahasan tersebut dan menyelami perbahasan yang tiada sebarang kemudaratan. Maknanya kalau tak faham pun tak ada mudarat.
bahkan tiada keperluan, tak perlu ubah. Bila terdapat sesuatu hajat yang mendorong kepada takwil seperti menolak golongan bid'ah dan seumpamanya, maka mereka perlu mentakwilkan pada ketika itu. Inilah yang dibawa oleh ulama tentangnya. Jadi ini yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam Majmu' Syarahul Muhadzab, di dalam muqaddimah Majmu' Syarahul Muhadzab. Dan ini di antara pandangan ulama mu'tabar, ulama besar, kibarul ulama kita yang saya rasa tenang dengan pandangan tersebut. Saya rasa seronok dengan pandangan tersebut, rasa tenang. Baik. Imam An-Nawawi menyebutkan di sini berkenaan dengan ayat-ayat sifat seperti yang saya sebutkan tadi. Begitu juga hadis-hadis sifat. Tu hati-hati manusia, hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW di antara dua jari daripada jari-jari Ar-Rahman. Macam mana tu? Jari. Sebut. Yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan, wajah dan sebagainya. Banyak lagi lah. Ini banyak. Jadi Imam Nawawi kata ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan kena takwil, ada yang mengatakan tak perlu takwil. Dia kata jari. Tapi jangan pula kita kata jari. Ada. Tak boleh. Nak anggap jari itu serupa dengan jari kita. Sebagai anggota. Tak boleh. Itu tak boleh. Mana satu golongan kata kena takwil. Maknanya jari di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha berkuasa. Dia boleh membolak-balikkan hati manusia sekelip mata sahaja. Sekejap sahaja, sekaligus. Semua manusia boleh. Ada yang takwil. Ada yang mengatakan tak boleh takwil. Jadi pendekatan takwil ini digunakan oleh kebanyakan ulama dari kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah, dari kalangan Khalaf. Satu golongan lagi kata tak perlu takwil, tak boleh takwil, tak payah memperkatakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kata jangan. Apa makna dia? Apa hakikat dia? Apa dia? Tak tahu. Serah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia lebih mengetahui makna dia yang sebenar. Dia lebih mengetahui hakikat dia yang sebenar. Kita terima sebagaimana yang Nabi SAW sebut di dalam hadis-hadis baginda, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam ayat di dalam Al-Quran. Kita terima. Kita sucikan Allah daripada sifat-sifat baru. Sucikan Allah daripada sifat-sifat baru dan keserupaan dengan makhluk. Jadi walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, mana Nabi SAW sebut jari Allah di dalam hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut di dalam Al-Quran tangan Allah. Tak boleh pula kita bayangkan. Sebab tu awal-awal tadi saya baca ayat Quran, fala tadribu lillahil amsal. Jangan buat perbandingan Allah untuk kepada Allah. Jangan kita nak buat perbandingan kepada Allah. Nak bandingkan Allah dengan makhluk, tak boleh. Walaupun di dalam hadis sebut jari Allah, dalam Al-Quran sebut tangan Allah, tak boleh pula kita kata dah ada jari, ada tangan. Maknanya satu anggota lah. Tak boleh. Tak boleh sama sekali. Tak boleh kita anggap dah kita manusia, ada jari, ada tangan. Maknanya ada anggota bersambung. Maka kita nak bandingkan Allah Ta'ala pun begitu juga. Tak boleh. Tu sebab tu ayat tu sebut fala tadribu lillahil amsal. Jangan buat perbandingan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang Imam Nawawi sebutkan di sini, umpamanya kami beriman Allah bersemayam di atas arasy. Mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kita terima. Kita terima. Tapi dalam masa yang sama kita kata, kita beriman tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Kita beriman juga Allah Ta'ala suci daripada tahayyuz. Tahayyuz, mengambil ruang, memasuki ruang. Kita tidak kata Allah Ta'ala bila mana dia bersemayam di atas arasy, makna dia berada di atas satu ruangan di langit sana. Dia memerlukan kepada satu ruang di langit sana. Tidak.
Kita tak kata lagu tu. Tu suci daripada memasuki ruang. Dan kita tidak kata juga, kalau kata arash tu, Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arash. Arash tu besar mana? Allah besar. Arash mestilah lagi besar. Tak boleh. Itu manusia kita. Kita manusia, kita duduk atas kerusi. Bila kita duduk atas kerusi, maka kita mengambil ruang. Budak kecil, dia boleh duduk atas kerusi yang kecil. Sebab apa? Ruangan untuk kerusi dia kecil, dia perlu kerusi yang kecil. Kalau kita yang besar ni dah duduk atas kerusi budak-budak, tak boleh. Sebab kita memerlukan kepada ruang yang lebih luas, lebih besar. Adakah Allah begitu? Tidak. Jangan buat perbandingan Allah dengan makhluk. Jangan sesekali. Nak bandingkan Allah dengan makhluk. Mana dia tidak memasuki ruang, tidak memerlukan kepada ruang. Baik. Lepas pada tu tidak ada nisbah baharu kepada dia. Tak ada. Nisbah. Arash Allah ciptakan. Ketika arash tiada, di mana Allah bersemayam? Maknanya baru sahaja Allah bersemayam. Allah bersemayam tu selepas daripada arash diciptakan. Baru. Maknanya sifat bersemayam Allah Ta'ala itu adalah hudus, hadis, baru. Tak boleh. Jangan kita nak nisbahkan sifat baharu kepada Allah Ta'ala. Tak boleh. Tak boleh. Tu jangan duk bincang lagu tu. Jangan duk bahas. Kalau kita bahas sedemikian, kita bincangkan sedemikian, mana seperti tadi. Allah cipta arash. Allah bersemayam di atas arash. Sebelum arash ada, di mana Allah bersemayam? Bermaksud barulah. Tak boleh. Itu kita telah buat perbandingan Allah dengan makhluk. Kita telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau kita bincang sedemikian. Jadi tak boleh bincang. Dia sebut begitu, dia kata begitu, kita terima. Kita beriman. I'tiqad sedemikian. Percaya sedemikian. Dalam masa yang sama seperti yang saya sebutkan ini, seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi ini, kita tidak beriktikad bahawa tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak cuba nak gambarkan, nak bandingkan Allah dengan makhluk. Tidak sama sekali. Jangan sesekali ada perbincangan yang sedemikian bahaya. Kadang-kadang kita tengok sesetengah ustaz, dia bincang lagu tu. Kalau kita kata Allah bersemayam atas arash, setengah-setengah kita jemur duduk. Ada juga Tuan Guru, almarhum Tuan Guru, ni Abdul Aziz dulu. Lagi dahsyat, dia terjemur. Sela lendik. Cuma dia sebutlah, bukan dengan makna, bukan serupa dengan kita. Dia, mana dia guna bahasa dia. Walaupun saya sendiri, saya tak berani lah guna bahasa. Begitu. Tapi dia guna bahasa tu pun, dia sudah bagi tahu. Tidak sama Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Baik. Jadi ada sesetengah kalangan, dia duk bincang. Kalau kita kata Allah istiwa alal arsy, bersemayam di atas arash, dengan makna sedemikian. Ketika arash tak ada, di mana Allah bersemayam, di mana Allah duduk. Dia bincang. Lepas pada tu, apa lagi? Kadang-kadang kita, perbincangan sedemikian itu bahaya. Perbincangan yang boleh membawa kepada tasbih. Mana menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu bahaya. Sebab tu jalan paling selamat. Sebab tu Imam Nawawi sebut di sini. Dan ia adalah jalan paling selamat. Ini jalan paling selamat. Paling baik. Tak faham. Dan dia kata, istawa alal arsy, kita terima. Allah bersemayam di atas arash. Makna, serah kepada Allah. Hakikat sebenar, serah kepada Allah. Ikut dia. Tak payahlah duk fikir ketika arash tiada, dia bersemayam di mana. Tak payahlah duk fikir, sifat istiwa Allah ni baru. Sebab sebelum arash ada, tidak ada sifat. Tak payah, jangan nak fikir benda. Tak payah fikir. Serahkan hakikat sebenar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Imam Nawawi kata kerana tidak dituntut dari seseorang supaya membaharungi perbahasan tentangnya. Tidak dituntut. Allah Ta'ala tak suruh. Ulama-ulama kita dahulu, Imam Nawawi, imam-imam sebelum tu, Imam Syafi'i dan sebagainya. Mereka tidak menyebutkan diri mereka membahas berkenaan dengan perkara. Kalau bahas pun tak pergi ke mana pun. Sebab tu Imam Nawawi kata, tidak dituntut dari seseorang supaya mengharungi perbahasan tentangnya. Kita tidak dituntut. Allah Ta'ala tak suruh kita bahas. Tak payah. Serah ke dia. Kalau bahas pun tak ke mana juga. Kalau bahas pun tak ada boleh keluar hukum untuk menjadi manfaat kepada manusia. Tak ada. Ada. Apakah bila kita bahas ayat-ayat sifat-sifat Allah yang mutasyabihat ini, yang zahirnya ada keserupaan dengan makhluk, maka akan boleh keluar hukum muamalah ke, hukum fiqh ke. Boleh keluar ke tak? Tak boleh. Ada. Tak selesai. Bahkan dia akan membawa kepada pergaduhan, perbalahan yang tidak putus-putus, tidak habis-habis, yang berpanjangan. Sebab itu Imam Nawawi kata, bila seseorang sudah beriktiqad untuk menyucikan Allah, iktiqad tadi, menyucikan Allah daripada keserupaan dengan makhluk. Sudah beriktiqad, tidak boleh buat perumpamaan Allah dengan makhluk. Tidak boleh nak bandingkan Allah dengan makhluk. Bila kita sudah beriktiqad sedemikian, maka tidak perlu mengharungi perbahasan tersebut dan menyelami perbahasan yang tiada sebarang kemudaratan, bahkan tiada kemudaratan. Kalau tak bahas, tak ada mudarat pun. Imam Nawawi kata, kalau kita tak bincang, tak ada mudarat pun. Serah kepada Allah. Dia sebut begitu, kita serah kepada dia. Ikut dia. Apa makna yang sebenar? Serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kemudaratan bila mana kita beriman sepenuhnya kepada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Baik. Tapi Imam Nawawi kata, bila terdapat sesuatu hajat yang mendorong kepada takwil, Imam Nawawi tak tolak. Imam Nawawi bukan bermaksud langsung tak boleh takwil. Tidak. Kalau ada keperluan kepada takwil, seperti menolak golongan bid'ah dan seumpamanya, maka mereka perlu mentakwilkan pada ketika itu. Kalau ada golongan-golongan pada ketika itu, kita berhadapan dengan golongan-golongan ahli bid'ah dari segi akidah. Dari segi akidah. Macam mana? Mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Seperti tadi kita kata contoh tadi. Mereka kata, kalau kata Allah istiwa alal arsh, dengan mana bersemayam atas arash, lepas arash tak ada. Di mana Allah? Allah bersemayam di mana? Maknanya sifat Allah Ta'ala itu baharu. Kalau ada golongan-golongan yang sedemikian, maka pada ketika itu perlu menggunakan pendekatan takwil. Jadi keperluan kepada takwil itu mengikut semasa. Mengikut semasa. Ada golongan-golongan sedemikian, maka barulah boleh guna takwil, iaitu dengan kita kata, maksud dia memerintah. Maksud dia memerintah, menguasai. Sama juga seperti tangan ke, jari ke, kuasa. Tu kuasa. Pada ketika tu, bila ada golongan yang nak menyerupakan Allah dengan makhluk, dia kata, jari ada, tangan ada. Sebut dalam Quran, sebut dalam hadis. Maknanya itu anggota bagi Allah Ta'ala lah. Ada golongan-golongan yang sedemikian. Maka pada ketika itu perlu kepada takwil. Pada ketika mana perlu kepada takwil. Maka pada ketika itu bolehlah kita guna pendekatan takwil sebagaimana kebanyakan ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah dengan mengatakan, tangan itu dengan mana kuasa. Jari itu dengan mana kuasa. Baru boleh menggunakan pendekatan tersebut. Maknanya Imam Nawawi tidak tolak secara total pendekatan takwil.
Tetapi Imam Nawawi lebih rasa selesa, selamat dengan pendekatan tafwid, serah kepada Allah Ta'ala maksud sebenar daripada ayat-ayat mutasyabihat tersebut. Jangan sesekali menyerupakan Allah dengan makhluk, jangan sesekali membuat perbandingan Allah kepada makhluk, jangan sesekali. Namun begitu Imam Nawawi kata, bila perlu kepada takwil, maka boleh menggunakan pendekatan takwil. Boleh menggunakan pendekatan takwil. Baik. Jadi mana? Itu bukan dinamakan tashbih. Jenis seperti yang saya sebutkan tadi, yang saya kemukakan daripada apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Mana terima Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang diri dia, sifat-sifat dia, terima dan serahkan hakikat sebenar kepada Allah Ta'ala, itu tidak termasuk di dalam tashbih. Tidak termasuk di dalam menyerupakan Allah, menyamakan Allah dengan mana-mana makhluk. Jadi tashbih, dia serupakan betul-betul Allah dengan makhluk. Seperti contoh yang saya sebut tadi, bila kata Allah, maknanya yadullah, tangan Allah. Tangan macam kita, macam makhluk. Itu tashbih. Itu tashbih. Maknanya serupakan Allah dengan makhluk. Jadi mungkin perbahasan berkenaan dengan tashbih ini mungkin saya boleh sambung perbincangannya di dalam pertemuan kita yang akan datang. Itu tengok insyaAllah. Saya akan fikirkan mungkin perlu lagi untuk kita menyelami dengan lebih mendalam berkenaan dengan tashbih yang boleh membawa kepada kerosakan tauhid, yang boleh membinasakan tauhid seseorang. Jadi untuk pagi ini, saya tangguh dulu perkongsian ilmu pada pagi ini dan insya-Allah kita akan sambung perbincangan ini di dalam kuliah kita yang akan datang. Insya-Allah. Wallah. Okey, baik. Jika ada sebarang persoalan, boleh kemukakan kepada Ustaz. Silakan, Jemaah. Terima kasih Puan Ainon. Okey, sama-sama. Silakan. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, kadang-kadang kita macam terimagine atau terfikir kadang-kadang mengenai dengan sesuatu baru yang tadi Ustaz katakan tu kan, bagaimana kita nak menghilangkannya dari fikiran kita. And then kalau dia terjadi pada kita kan, kita terimagine atau terfikir, apa yang masa tu patut kita buat? Apa zikir-zikir atau istighfar ke apa yang patut kita amalkan? Yang patut kita buat? Baik. Okey, terima kasih Ustaz. Baik. Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Jadi sebab tu, mula-mula bincang berkenaan dengan tashbih ini, nombor satu, saya bawakan dua ayat tadi. Dua ayat tadi. Laisa kamitslihi syai' dan fala tadribu lillahil amthal. Surah Az-Zukhruf ayat ke-32 dan juga surah An-Nahl ayat 74. Saya bawa dua ayat itu. Maknanya dalam kita nak bincangkan berkenaan dengan sifat-sifat Allah Ta'ala yang zahirnya ada keserupaan dengan makhluk, kita kena ingat dua ayat. Itu penawar dia. Itu ubat dia. Kena ingat selalu, Allah tidak serupa dengan makhluk. Tak serupa dengan manusia, tak serupa dengan haiwan, lagi tahu. Biar benda tu tersemat di dalam kepala kita. Di dalam hati kita tersemat. Jadi bila begitu juga kita ada tersemat dalam kepala kita, tak boleh bandingkan Allah dengan makhluk. Langsung tak boleh buat perbandingan Allah dengan makhluk. Jadi bila sudah tersemat dalam fikiran kita dua ayat tadi, maka bila ada perbincangan tentang Allah, kita akan singkirkan terus, tak serupa dengan makhluk. Singkirkan terus ingatan kepada makhluk. Kita akan singkirkan terus. Sebab kita ingat dah, Allah tak serupa dengan makhluk. Macam kita duk bincang lah, kita duk cerita tentang kambing. Nah, sama sekali kita tidak akan terbayang manusia. Kita kata kaki kambing, kita tak terbayang kaki kita. Nah, sama sekali dah. Itu sama makhluk pun kita boleh singkirkan bayangan keserupaan itu walaupun nama dia sama.
Nama kaki. Kaki kambing, kaki manusia. Tapi bila sebut kaki kambing, kita nampak kambing, tak nampak manusia tu. Apatah lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana kita kena letak selalu dalam kepala kita, Allah tak serupa dengan makhluk. Kita bincang pasal Allah, jangan sesekali kita masukkan perbincangan tentang makhluk. Jangan. Jangan sesekali kita nak masukkan perbandingan Allah dengan makhluk. Jadi dua ayat tu penawar kepada kita di dalam persoalan, dalam masalah ini. Andai kata berlaku, ialah kita manusia yang lemah, kita tak boleh kawal lintasan-lintasan syaitan, kita tak boleh kawal. Maka kita kena ingat, lintasan sepintas lalu. Kalau dalam perbincangan berkenaan dengan lintasan hati ini, dia ada 5 peringkat lintasan hati. Yang ini dia kena perbahasan yang lain. Perbahasan yang khusus berkenaan dengan lintasan hati. Lintasan peringkat yang pertama yang dipanggil khatir. Khatir ni lintasan sepintas lalu, lepas tu dia tunggu. Ia termasuk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tajawaza an ummati ma waswasat suduruha ma lam ta'mal aw tatakallam aw kama qala alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala memaafkan daripada umatku sesuatu lintasan yang mari sekejap tadi, khatir tadi. Peringkat pertama tadi. Tu yang mari seketika kemudian dihilang. Selagi mana dia tidak memperkatakan, selagi mana dia tidak melayani lintasan tersebut, dia tidak panjangkan lintasan tersebut dan dia tidak melakukannya. Allah Subhanahu wa taala maafkan. Walau bagaimanapun yang terbaik, bila mari lintasan-lintasan tersebut di dalam hati kita, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan singkirkan lintasan tersebut daripada diri kita. Wallahu a'lam. Okay, baik. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair al-fadhil Ustaz Ahmad Nasim. Dan terima kasih atas kupasan persoalan dan perkongsian ilmu, pencerahan yang cukup jelas tentang perkara yang bertentangan dengan tauhid, dengan tidak mensyirikkan Allah dengan mana-mana makhluk, dan penting bagi kita memperbaiki tahap ilmu dan amalan kita dengan mengukuhkan ilmu pengetahuan yang mesti ada dalam minda kita dan mempersiapkan diri dengan bekalan takwa kepada Allah SWT. Dan terima kasih kepada jemaah sudi duduk bersama-sama hingga ke akhir majlis ilmu kita, dan teruskanlah bersama-sama kita lagi kuliah duha seterusnya pada pukul 9, kitab pengajian Al-Azkar, dan bersama-sama dengan Ustaz Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azhar. Dan Ustaz, kita tangguhkan dulu majlis ilmu kita ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, kita dapat maknanya berkongsi ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan insya-Allah sedikit perkongsian ini mendatangkan manfaat kepada kita semua. Jadi kita tangguh program pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.